Assalamualaikum dan selamat pagi. Pada hari ini, kami akan menyelesaikan tugasan tutorial exercise 4. Sebelum itu, izinkan saya dan ahli kumpulan 4 akan memperkenalkan diri. Nama saya Anis Suraya binti Saminaruddin, bernombor pendaftaran 17 THF 19F 2048. Dan saya Nurul Hanisa binti Nurdin, nombor pendaftaran 17-F19F 2013. Dan saya Farah Farhana binti Zamzuri, nombor pendaftaran 17-F 19F 2027. Baiklah, saya akan menerangkan tentang question yang pertama. Soalannya ialah, Hanum's Bakery had the following menu sale during a period of 1 week. Measure the menu mix percentage for each menu item. Okay. Yang pertama ialah focaccia bread 45 bahagi 286 darab 100 bersamaan dengan 15.73. Yang kedua, sweet brochure 50 bahagi 286 darab 100 bersamaan 17.48. Maafkan saya. Seterusnya, French baguette 23 bahagi 286 darab 100 bersamaan dengan 8.04. Seterusnya, rye bread 44 bahagi 286 darab 100 sama dengan 15.38. Dan yang terakhir ialah croissant, iaitu 124 bahagi dengan 286 darab 100 sama dengan 43.35. Tersebut ialah menu mix percentage untuk each menu item. Ada apa-apa soalan? Saya, Okay, silakan. apakah formula menu mix percentage ini? Untuk menu mix percentage punya formula, anda kena number of sales bahagi dengan total number of sales, iaitu totalnya di sini ialah 286. Selepas itu darabkan dengan 100. Anda akan dapat menu mix percentage. Baik, Itu faham. saja daripada saya. Saya akan berikan kepada yang seterusnya. Baiklah, untuk soalan yang kedua, measure the menu contribution margin and food cost percentage for a week. Okay. Untuk yang pertama ni, kita cari menu contribution margin dulu. Untuk okay, nombor 1, focaccia bread RM5.90, tolak dengan RM4.13, dapat RM1.77. RM1.77. Jawapan tu kali dengan 45. Dapatlah RM79.65. Untuk yang kedua, sweet brioche RM2, tolak
RM1.40 dapat 60 sen. 60 sen tu kali dengan 50 dapat RM30. Okey, yang ketiga French baguette. RM3.15 tolak RM2.20 dapat 95 sen. 95 sen darab 23 sama dengan RM21.85. Okey, yang keempat rye bread RM14.90 tolak RM10.43 dapat RM4.47. RM4.47 darab 44 dapatlah RM196.68. Okey. Yang terakhir croissant RM4.90 tolak RM3.43 sama dengan RM1.47. RM1.47 darab 124 dapatlah RM182.28. Itu untuk menu contribution margin. Ada soalan? Sebelum kita teruskan. Ada. Silakan. Apa formula untuk dapatkan menu contribution margin? Formula dia menu price tolak dengan food cost dapat item contribution margin tu. Lepas tu sales kali dengan item contribution margin dapat menu contribution margin. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okey, seterusnya yang kedua kita pergi ke food cost percentage. Okey, dia punya formula untuk food cost percentage ni food cost bahagi dengan sales price ataupun menu price kali dengan 100%. Okey, yang pertama focaccia tu RM4.13 bahagi dengan RM5.90 darab 100% tu dapat 70%. Yang kedua sweet brioche RM1.40 bahagi dengan RM2 darab 100 dapat 70% juga. French baguette RM2.20 bahagi RM3.15 darab dengan 100% dapatlah 69.84%. Yang keempat rye bread RM10.43 bahagi dengan RM14.90 darab 100 dapatlah 70%. Yang kelima, yang terakhirlah croissant RM3.43 bahagi dengan RM4.90 darab 100% dapat 70%. Itu ialah food cost percentage untuk semua item ni lah. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada presenter yang terakhir, Ansuraya. Okey, bersama saya semula. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menerangkan soalan kedua berkenaan penentuan pelanggan dalam memilih restoran. Okey, yang pertama di sini kita lihat ialah location iaitu lokasi. Okey, pelanggan kebiasaannya akan memilih restoran yang tidak jauh daripada tempat kerja ataupun pejabat kerana masa rehat adalah singkat. Kedua adalah portion size. Kuantiti produk itu mestilah bersesuaian ataupun menepati dengan harga yang dibayar oleh pelanggan. Contohnya, terdapat restoran nasi goreng melimpah di Tanjung Karang. Okey, harga yang ditawarkan adalah berpatutan dengan portion size nasi goreng melimpah itu. Jadi tempat itu sedang viral sekarang. Okey, yang ketiga adalah standard perkhidmatan.
iaitu pelanggan akan memilih jenis dan perkhidmatan yang sesuai dengan mereka. Contohnya seperti McD drive-thru. Kita tidak perlu ke kaunter, kita boleh memesan makanan ataupun minuman or aiskrim yang diingini dengan mudah. Yang keempat adalah kualiti produk. Kualiti menyampaikan makna yang berbeza dengan orang yang berbeza. Maksudnya setiap individu mendefinisikan kualiti produk itu berbeza-beza kerana ianya ialah sangat subjektif. Okey, yang terakhir ialah kebolehterimaan harga. Harga sensitif ialah hubungan antara harga jualan dan volume jualan. Harga mestilah boleh diterima oleh pelanggan. Itu sahaja. Ada yang ingin bertanya? Okey, faham kan? Okey, terima kasih. Itu sahaja daripada grup 4.